Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi ar-rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram sawa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fard ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta himala dunya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazamatika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sa'ati wan nar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi insyaallah kita sambung terus surah Hud ayat nombor 50. Untuk lagi barakah kita dengan surah Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita share dulu dengan sahabat-sahabat lain. InsyaAllah pagi ni mohon share. InsyaAllah, alhamdulillah, jumpa lagi untuk ayat yang seterusnya, ayat nombor 50 surah Hud, daripada kitab Tuan Guru kita, Allahyarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz. InsyaAllah ayat 50 InsyaAllah, mohon share InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu in antum illa muftarun. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 50 yang bermaksud, dan kepada kaum Ad kami utuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Kamu hanyalah orang-orang yang mengada-ngadakan perkara-perkara yang dusta terhadap Allah. Ayat 50 surah Hud. Menceritakan kaum Ad. Allah utuskan saudara mereka, yakni Nabi Hud. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah Subhanahu Wa Taala.
sekiranya sebenarnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah. Kamu hanyalah orang yang mengada-ngadakan perkara yang dusta terhadap Allah Ta'ala. Ini perangai kaum Ad. Ayat awal, wa ila adin akhahum huda. Kepada bangsa Ad, kumpulan atau kelompok Ad, kami kirim kepada mereka itu Nabi daripada keluarga mereka sendiri, bernama Hud. Ad adalah nama bagi satu kelompok manusia, serupa kita kata bangsa Melayu, Arab, Cina, orang putih dan sebagainya. Hud dilantik oleh Allah sebagai Nabi yang bertugas untuk orang kampungnya sendiri. Kalau orang lain dilantik boleh jadi demo tidak kenal, kata guru. Payah berkira dan tidak berapa hendak percaya. Kalau begitu, Allah kirimkan Nabi daripada anak buah kamu sendiri. Anak buah mereka sendiri. Hud ni pada keturunan kaum Ad. Takkanlah kamu tidak kenal dia. Dia dilahirkan di kampung kamu, berbahasa dengan bahasa kamu, dan berbudaya cara kamu. Allah lantik terus daripada kaum dia sendiri, kaum Ad, iaitu Nabi Hud. Dari segi logiknya, takkanlah kaum tersebut tak kenal Nabi Hud. Pasal apa? Dilahirkan di kampung yang sama dengan kaum tersebut, bahasa yang sama, berbudaya pun cara dia berbudaya yang sama. Qala ya qaumi, wahai kaum bangsaku. Allah Ta'ala mengajarkan kita bahawa Nabi Hud memulakan ucapannya dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan telinga dan menyedapkan hati orang yang mendengarnya. Dia mulakan dengan perkataan ya qaum. Kaum maknanya bangsa, anak buah, adik, kakak dan saudara mara. Perkataan ini menggambarkan bahawa penceramah dengan pendengar bukannya orang lain, tetapi orang yang benar-benar bersimpati dan bertanggungjawab. Maksudnya Nabi Hud berdepan Nabi dengan kaumnya, mesra sangat Nabi Hud. Dipujuknya kaumnya dengan panggilan yang mesra, yang menyenangkan telinga, yang menyedapkan hati orang mendengarnya. Ucapan yang pertama dia, ya kaum. Kaum maksudnya bangsa dia sendiri, anak buah dia sendiri, adik kakak dan saudara, kerabat. Memang dianggap kerabat yang paling dekat. Maksudnya perkataan ini menggambarkan bahawa Nabi Hud ni sebagai penceramah atau pendakwah, nak mengajak kaumnya dengan pendengar bukannya orang lain tetapi orang yang benar-benar bersimpati dan bertanggungjawab. Responsible besar pada kaum dia sendiri. Sayang sangat dia dengan kaum dia sendiri. Sekarang pun kita kena buat begitu juga. Bila kita mengajar, bersyarah atau berceramah, kita mesti menggunakan bahasa yang boleh menimbulkan rasa senang hati orang yang mendengar dan menggunakan perkataan yang boleh menimbulkan perasaan seronok di dalam hati pendengar. Kita pun sama juga. Bila kita nak berdakwah, kata Tok Guru, cari jalan yang lembut, soft untuk kita berdakwah ataupun menarik orang yang mendengar, supaya jangan keras ataupun kasar, ataupun awal-awal kita hukum macam-macam. Tidak. Kalau boleh elakkan. Ini kata Tok Guru, biar dia timbulkan rasa senang bila orang yang mendengarnya. Perkataan yang boleh menimbulkan perasaan seronok di dalam hati pendengar. Nak bagi tarbiyah tu bagi senang, bagi dia sentap sikit tu mungkin nak kena pedas sikit, tapi yang penting di awal-awal tu macam mana nak tarik, nak abstrakkan itu biar dia ada bab keberadaan tu dalam program tersebut.
hasilnya orang yang mendengar berasa seronok dan berselera. Maka apa saja yang kita kata, dia boleh menerimanya. Apa saja benda yang kita bubuh di dalam hatinya, insya-Allah dia boleh simpan dengan baik. Maksudnya ada kesan. Bila ada bab majlis tu ada bab kesan kepada orang yang mendengar atau melihatnya. Budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kita semua berabdi kepada Allah. Untuk kamu semua tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Ini ayat yang berikutnya. Biarlah kita berasa bahawa kita ni hamba Tuhan, walaupun terpaksa bersusah sedikit. Kalau ambil yang itu, boleh mendapat keuntungan 100 rial tetapi Tuhan marah. Ambil yang ni pula dapat keuntungan 2 rial tetapi Allah suka. Susahnya hati hendak menerima dan beratnya badan hendak memikul, tetapi aku buat juga yang ini. Walaupun beroleh keuntungan yang sedikit kerana aku itu hamba Allah. Ikut kaedahnya, seorang hamba tidak boleh melangkaui kata-kata tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita ni tak ada cara lain untuk menjadi hamba Allah Ta'ala, walaupun terpaksa bersusah sedikit. Macam sekarang Allah cuba kita dengan COVID. Memang payah, memang susah, memang bimbang dan macam-macam. Tapi itulah kehendak Allah Ta'ala. Cari jalan biar kita balik kepada Allah Ta'ala. Maksudnya Allah pujuk kita. Pujuk kita jangan melangkaui batas-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah dah tegur macam ni, sepatutnya kita balik pada yang asal, yang dikhendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya. Nak buat macam mana lagi? Tak ada tempat pergantungan kita lain. Jangan kata vaksin tu sebagai pergantungan kita sebenarnya. Tak. Pergantungan sebenarnya kepada Allah Ta'ala. Lepas tu balik pada Allah Ta'ala. Kena renung kita. Tu kena renung kita. Semua kena bertanggungjawab. Maksudnya semua, tak kira siapa, semua kena bertanggungjawab. Macam pagi ni kita tengok ada rancangan membaca Yasin. Alhamdulillah. Tapi takkan seramai-ramai rakyat Melayu kita, rakyat Islam kita sini, takkan setakat kelompok itu yang saja baca Quran pagi ni nak memohon pada Allah Ta'ala. Walhal semuanya Allah tunggu. Allah tunggu kita dengan rayuan kita, dengan rintihan kita. Allah nak masuk, nak baikkan kita. Takkan saja-saja Allah nak buat macam ni. Ini kena renunglah kita. Memang hebat. Yang kita dah baca surah Hud sebelum ni, nampak Allah selamatkan Nabi Nuh. Sebab Allah nak yang terbaik, pujuk beriman dengan Allah Ta'ala. Tapi yang ikut sedikit saja. Tapi yang selamat, yang sedikit tu yang selamat. Pasal apa? Beriman dia dengan Allah Ta'ala. Tapi sambil-sambil tu dia warning juga. Allah bagi juga amaran. Allah bagi juga amaran. Bagi tahu kepada Nabi Nuh, keturunan semua baik-baik. Tapi ingat, ada kemungkinan besok dia membiak, ada lagi kaum yang akan memberontak, kaum yang maksiat. Allah akan bagi, Allah tunggu juga dengan azab yang lain. Kemungkinan kita salah satu daripada keturunan. Bukan kemungkinan, memang keturunan. Pasal kita datang daripada Adam dan Hawa. Ni. Maksudnya kita jangan sampai kita tak ada bab teringatkan Allah Ta'ala, sebagai kita ni sebagai hamba Tuhan. Hendaklah kita semua berabdi kepada Allah. Tak kira apa keadaan, tak kira apa masa, tak kira apa. Pastikan kita jadi hamba kepada Allah Ta'ala. Sebab untuk kamu tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Itulah Tuhan kita, itulah Tuhan kita. Itulah yang akan menjaga kita. Itu tempat kita bergantung. In antum illa muftarun. Segala tindak tanduk tingkah laku yang tuan-tuan buat sekarang ini ialah meninggalkan Tuhan,
tidak mendengar ajaran Tuhan dan tidak patuh syariat Tuhan ini. Tuan-tuan yang reka sendiri. Keseluruhannya, hidup semua manusia di dunia adalah kematian. Kesudahan hidup semua manusia adalah kematian. Hujung, ending point kita ni sebagai manusia adalah bab mati. Tok Bomoh sendiri pun akan mati. Tok Bomoh sendiri pun akan mati. Nampak? Siapa yang tak ada mati? Semuanya mati. Doktor yang memiliki banyak ubat pun akan juga mati. Sebelum mati, kita kena buat sesuatu yang boleh menyelamatkan kita selepas mati nanti. Kerana mati mengikut ajaran Islam tidak serupa dengan apa yang kita agak. Apabila kita menggali kubur selepas 20 hingga 30 tahun, kemudian untuk menanam orang lain, kita akan terjumpa tulang-tulang lama. Yang tinggal hanya kepala-kepala sendi dan tulang-tulang yang keras. Itu pun akan hancur juga akhirnya. Maka timbullah dalam fikiran orang ramai di seluruh dunia ini bahawa manusia apabila mati tidak ada apa-apa yang terjadi selepas itu. Tetapi Allah sendiri mengatakan manusia ini akan kekal. Tubuh memang hancur sebab ia hanyalah kulit. Sebagaimana tidak ada orang yang akan makan kulit pisang ataupun kulit durian. Beli apa pun orang akan buang kulitnya. Tubuh kita hanyalah kulit seperti isinya ialah, tetapi isinya ialah roh. Badan ni sebagai kulit. Cukup masa akan hancur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Surah Sajadah ayat 9. Sadaqallahul azim. Kemudian ia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaannya. Dan ia mengurniakan kepada kamu pendengaran, penglihatan serta hati, akal, fikiran. Supaya kamu bersyukur. Tetapi amatlah sedikit kamu yang bersyukur. Surah Sajadah ayat 9. Ini maksudnya Allah lakukan semua. Allah menyempurnakan kejadian kita, ditiupkan rohnya, dikurniakan kepada kita dengar, telinga untuk dengar, mata serta hati untuk akal fikiran, supaya kamu bersyukur, tetapi amat sedikit yang bersyukur. Itu sebab tu kadang-kadang kita terlupa guna fungsi anggota kita dalam tubuh kita. Summa sawwahu wa nafakha fihi mir ruh. Kemudian dia menyempurnakan kejadiannya serta meniupkan padanya roh ciptaan Allah. Roh yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam tubuh kita ini adalah kekal. Oleh sebab benda itu datang daripada Allah dan Allah Ta'ala sedikit pun bersifat kekal. Maka roh yang ada pada kita ini pun bersifat kekal juga. Bagaimanakah keadaan roh? Roh ini Tuhan sendiri beritahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Sadaqallahul azim. Al-Isra ayat 85. Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakan roh itu ada perkara urusan Tuhanku. Roh itu dari perkara urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak diberikan ilmu pengetahuan melainkan sedikit saja bab roh. Bila bab roh ni Allah punya urusan. Wahai Muhammad, orang yang bertanya pada kamu benda apakah roh ini, cakap secara mudah dan ringkas kepada mereka bahawa roh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala.
Tidak ada lidah di atas dunia ini yang mampu mengulas mengenai roh, dan ada otak yang boleh mengerti persoalan roh. Apa yang penting, roh ini memang ada. Dalilnya, Nabi kita Muhammad SAW ada menyebut bahawa kita tidur, roh akan balik ke langit. Rasulullah SAW infokan. Sekarang ni mata amba, kata Tok Guru, nampak cerah dan mata adik kakak celik memandang ke arah amba, kata Tok Guru. Kerana apa? Kerana adanya roh di dalam diri kita. Apabila kita tidur, roh pergi ke mana? Itu kita tidak tahu. Sekiranya tidak ada roh dalam badan, nescaya kita tidak dapat berhubung dengan orang lain, menyebabkan kita tidak menyampuk cakap orang dan tidak mendengar panggilan orang. Walaupun tubuh badan kita telah mati dan hancur, tetapi tetap ada. Dialah yang merasai akan kesedapan, kenikmatan, keazaban dan laknat yang kita panggil sebagai azab dan nikmat kubur. Roh yang akan merasai nanti. Nabi kita mengajar umatnya supaya beringat-ingat terhadap azab kubur. Sebab itulah di hujung sembahyang sebelum memberi salam, kita diajarkan supaya minta beberapa perkara yang dikira penting, tetapi ramai yang terlupa dan tidak mempedulikannya. Oleh sebab perkara ini penting, maka Nabi pun menyebut, wahai manusia, sebelum kamu buat kerja, baik kamu hendak masuk ke pejabat, masuk gudang, balik rumah atau sebagainya, mintalah perlindungan daripada Tuhan dengan cara berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi dajjal. Wahai Tuhan, aku minta perlindungan-Mu daripada azab kubur, azab neraka, cabaran-cabaran semasa hidup, semasa mati, serta cabaran yang dibawa dari Dajjal. Doa yang minta perlindungan daripada Allah SWT, Nabi ajarkan. Itu doa pada Rasulullah SAW. Hanya kita minta pada Allah Ta'ala, minta lindung daripada azab kubur. First kali. Bab azab kubur memang ada. Sampai Nabi minta nak dijauhkan daripada azab kubur. Itu poin yang pertama Nabi minta. Kemudian baru minta azab neraka. Jauhkan daripada azab neraka. Kemudian azab daripada cabaran-cabaran semasa hidup, semasa mati. Dan akhir sekali, cabaran yang dibawa oleh sang Dajjal. Dajjal akan turun sebelum kiamat. Kesimpulannya, walaupun tahu bahawa kita akan mati, tetapi kena beringat-ingat kita akan dihidupkan di dalam kubur, maka persiapan mesti dibuat untuk menghadapi kehidupan di dalam kubur nanti. Bilakah persiapan itu hendak dibuatnya? Sekarang ini. Ketika kita masih berada di dalam dunia, janganlah di atas dunia ini kita bekerja sekadar boleh makan di dunia ini saja. Bagaimana di dalam kubur nanti? Nanti tunggulah masuk kubur dahulu. Ini tidak betul. Ini jelas pada kita ni persiapan kita untuk mati. Persiapan untuk kita masuk ke dalam kubur macam mana? Tu yang sebab tu doa yang mula-mula tadi minta dikecualikan, minta dilindungkan kita pada bab azab kubur. Pasal apa? Kita mati tetapi kena beringat, kata Tok Guru, kita akan dihidupkan balik di dalam kubur. Maka persiapan mesti dibuat menghadapi kehidupan di dalam kubur nanti. Panggil hidup sesudah mati. Kata B. Arifin, penulis buku Indonesia, hidup sesudah mati. Bilakah persiapan hendak yang dibuatnya? Sekarang. Bukan
besok, bukan lusa, bukan pencen, bukan ada masa, tak. Sekarang ni juga kena buat persiapan. Ni tegas, yang ditegaskan oleh Tuan Guru. Ketika kita masih berada di atas dunia ni, janganlah kita di atas dunia bekerja sekadar untuk makan saja dunia. Kadang orang kerja ni untuk bab dunia saja, bimbang, tak bimbang langsung persiapan ni di dalam kubur. Tak dipikirkan lagi dalam kubur macam mana. Jangan kita tangguh, jangan kita tunda. Syaitan akan pujuk kita bab tangguh, bab tunda. Itu yang kita hancur kita di dalam kubur nanti. Bermula dari sekarang, kita kena mengatur sebuah program kehidupan yang baik. Semasa hidup di atas muka dunia ini, kamu kena buat kerja seperti boleh dimanfaatkan di dunia, dalam kubur dan di akhirat kelak. Sebab itulah Nabi Hud berkata, supaya kamu selamat di dunia dan selamat di akhirat, perkara asas yang aku hendak ajar kepada kamu ialah jangan berabdi kepada orang, harta, pangkat atau apa-apa jua, tapi buatlah benda-benda yang Tuhan setuju. Itulah makna berabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu poin yang utama Nabi Hud ajarkan kepada kaumnya. Apa? Nak selamat di dunia dan di akhirat. Saya ulang balik, perkara asas yang hendak diajar oleh Nabi Hud kepada kaumnya ialah jangan berabdi. Ni untuk kita semuanya. Jangan berabdi kepada orang. Dan jangan bergantung sangat dengan orang. Bukan bagi rezeki dia daripada orang. Yang bagi rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Tu jangan berabdi kepada orang, jangan mengabdikan diri kepada harta. Jangan kita bergantung, jangan sayang sangat dengan harta kita. Jangan mengabdikan diri dengan pangkat, kuasa, takhta, lebur kita kata berak. Dan apa-apa jua pun selain daripada Allah Ta'ala. Buatlah benda-benda yang Tuhan setuju. Bukan manusia, bukan makhluk lain yang kita buat, mesti ada yang dihalalkan ataupun dipersetujui Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dia perintah Allah Taala. Itu habis ayat 50. Kita sambung terus ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Wahai kaumku, tiadalah aku minta sebarang upah daripada kamu tentang yakni ajaran yang aku sampaikan itu. Upahku hanyalah dari Allah yang menciptakan daku. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal, yakni untuk mengetahui kebenaran? Surah Hud ayat 51. Nabi Hud memujuk kaumnya, minta memberitahu kaumnya dia tidaklah meminta sebarang upah daripada apa yang disampaikan ataupun diajarkan. Upahnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ciptakan dia, yang ciptakan semua. Maksudnya mengapa kaumnya, dia minta kaumnya mengapa tidak menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran. Gunalah sepenuh akal untuk bab kebenaran. Nabi Hud menambah lagi, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Kata Tok Guru, ambo tidak minta sebarang upah daripada tuan-tuan, allowance ataupun gaji. Cuma saya minta tuan-tuan semua mendengar ucapan saya dan berfikir. Bukan dia minta duit, bukan minta upah. Cuma dia nak minta kaum dia berfikir. Sama juga dengan kita. Bila baca ayat ni, jangan kita tak fikir. Bila dengar betul-betul, kita berfikir untuk kita pula. Mesej untuk kita.
Kadang-kadang setelah kita selesai bersembahyang, tiba-tiba bangun seorang dan dia berkata, hamba hendak bercakap dan mengajar sikit. Kadang-kadang timbul persoalan dalam hati kita, dia ni hendak cari makan ke? Tu. Ya, contohnya lepas solat ada orang tazkirah. Maksudnya nak suruh kita berfikir sebenarnya. Hamba nak cakap awal-awal bahawa hamba tidak begitu. Kalau tidak percaya, selepas ceramah ni, cuba tengok sama ada hamba minta nasi kepada demo ataupun tidak. Kalau tidak minta, ini menunjukkan bahawa hamba sungguh-sungguh tidak mengambil upah. Tetapi kalau demo nak menjamu, hamba tidak menolak. Tu cara dia. Ya, nak minta upah, tidak sama sekali. Kata Tuan Guru. Ya. Nak minta upah, tidak sama sekali. Nak minta makan pun tidak sama sekali. Apa dia kata? Menunjukkan dia sungguh-sungguh nak mengajar. Sungguh-sungguh nak kongsi, sungguh-sungguh nak mengupas akal fikiran kita. Sama dengan Nabi Hud. Ayat ni nak menerangkan Nabi Hud tidak sama sekali nak mengambil upah ataupun mencari sagu hati. Tak. Dia cuma nak buka fikiran, nak minta kaumnya berfikir. Sama juga dengan kita, yang kita baca ni bukan saja-saja baca saja. Kita pun sama-sama berfikir. Fikir apa mesej Allah kepada kita melalui ayat Al-Quran. Mengapa Nabi Hud beritahu bahawa dia tidak meminta pitih daripada orang-orang kampungnya? In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Kerana tidak ada sebarang upahan gaji kecuali tanggungjawab Tuhan yang menjadikan aku. Itu jawapan dia. Maksudnya apa? Upahnya hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mengharapkan upah daripada makhluk. Afala ta'qilun. Adakah kamu sendiri tidak suka berfikir? Nabi Hud berkata, bukannya aku tidak mahu gaji, tapi aku mahukan gaji daripada Tuhan. Dengan kebijaksanaan Allah menjadikan manusia, maka pandai-pandailah Tuhan membayar upah kepada nabi-nabi yang menjalankan tugas mereka di dunia. Makan gaji dengan Allah Ta'ala saja. Upahnya di sana nanti. Dia bukan dapat yang sekarang, dia dapat yang kemudian. Gajinya dikemudiankan. Tak bayar terus. Online ke tak online, tak. Dia bayar selepas mati. Inilah punca yang mencetuskan kerajinan, semangat berjihad dan keinginan untuk berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita yakin 100% bahawa tenaga yang dicurahkan serta pitih, masa dan fikiran yang dihabiskan kerana Allah Ta'ala, mesti ada balasannya. Balasan inilah yang akan menjadikan padi dan beras kita untuk dimakan di dalam kubur nanti. Inilah bentuk tanaman kita di padang mahsyar kelak. Sekiranya sekarang ini kita tidak membuat kerja lillahi ta'ala, bahkan sekadar untuk diri kita sendiri saja, maka di dalam kubur nanti jangan diharap kita akan memiliki padi dan beras sendiri. Di padang mahsyar juga jangan diharap kita dapat makan dan minum. Allah. Ni kita nak upah dia di akhirat besok, di padang mahsyar ataupun di dalam kubur. Kita nak yang itu. Kita harapkan yang itu pasal kita kadang-kadang berfikir cari rezeki pagi, petang, siang, malam, nak kenyangkan perut waktu di dunia saja. Kita terlupa kita akan haus di padang mahsyar nanti. Kita akan lapar waktu di dalam kubur. Kita akan kehausan dalam kubur. Bila kerja dengan upah Allah Ta'ala, insya-Allah pasti Allah bagi beras dan air, makanan macam-macam di dalam kubur, terang benderang di dalam kubur. Ini contoh maksudnya bukan cari rezeki ni untuk di dunia saja. Pastikan kita di akhirat pun kita selamat. Yang dipesan oleh Tuhan Guru, pasal apa? Kita ada
kena ada bekal kita besok di padang mahsyar yang hebat musafir dia besok. Itulah perbezaan antara pemikiran Islam dengan pemikiran sekular. Pemikiran orang sekular tidak mengutamakan Allah, bahkan mereka mengutamakan kebijaksanaan akal. Segala tindakannya bermatlamatkan kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan Tuhan. Kalaupun nama Tuhan disebut-sebut, itu hanyalah meniru-niru sahaja. Bila orang sebut berkenaan Islam, dia pun ikut sama berkata mengenai Islam. Tetapi hati perut mereka tidaklah begitu. Kalau Allah mereka yakin dengan Tuhan, nescaya mereka tidak akan berfahaman sekular. Bahkan mereka akan menerima Islam dan mematuhi Al-Quran sebagai seorang hamba Tuhan. Tu cerita ayat 51 surah Hud. Maknanya kita ni jangan anggap orang yang membuka fikiran atau yang berdakwah tu semata-mata untuk mencari upah. Sebenarnya tu silap besar. Kadang-kadang jangan dianggap penceramah, pendakwah tu sibuk kita ni nak panggil, kita siap. Sibuk kita tanya dengan berapa bayaran, berapa sagu hati, berapa upahnya sebenarnya. Janganlah macam tu. Jaga adab perkataan dan jaga akhlak kita. Jangan ditanya tuan-tuan guru tu macam tu. Bimbang kita. Jangan. Kena ada bab adab dan akhlak. Memang dia mengajar bukan niat nak upah, ataupun upahnya dia tahu orang betul-betul takut dengan Allah Ta'ala, upah dia besok Allah bayar di kubur ataupun di akhirat besok tu. Kemudian disuruh kita bila disampaikan tu bab dakwah ataupun ceramah ataupun kuliah, upahnya adalah daripada Allah yang menciptakan dia. Maka mengapa kamu tidak menggunakan akal untuk mengetahui kebenaran? Hanya bila dah dengar kuliah, dengar ceramah, dengar tazkirah, dengar majlis ilmu, gunalah akal kita balik untuk kita cari bab kebenaran. Ini dipesankan dalam ayat ini. InsyaAllah kita akan sambung ayat 52 petang ni, insyaAllah. Dah hampir untuk My Quran Time. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, dia memasya, insyaAllah. Kita sambung ayat 52 petang ni, insyaAllah. Kita berhenti takat ni. Kita sudah hingga surah Al-Fatihah. Iya kan dia kan surah wa idul maghdubi alaihim waladhdallin. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa fi walina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa buluka bi ni'matika alayhi wa abu bi dzambi faghfir fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bizil wajjabar wa tasamna malakut khallazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi ma sya'allah bakana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. A'udzubika kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Wa sallallahu wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa petang insyaAllah. Assalamualaikum.